السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم، آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra yang kelima, mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kumpulan dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan saling belajar mempelajari antara mereka, melainkan akan diturunkan kepada mereka as-sakinah yakni ketenangan, akan seliputi mereka itu dengan rahmah yakni kasih sayang Allah, dan para malaikat menyertai mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka yakni sebagai tanda kebanggaannya di hadapan para malaikat. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan dengan baca Ummul Furqan dan solat tafrijiyah. Moga-moga Allah SWT merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah tucur rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa-bapa kita, guru-guru kita, khususnya guru kami almarhum Syekh Abdul Azim bin Sya'ban bin Sultan rahimahullah, dan sahabat kita yang sering bersama kita dahulu semasa hayat mereka, bersama mengimarahkan majlis ilmu seumpama ini. Semoga kita dan semua mereka ditempatkan bersama orang-orang yang diberikan syafaat Al-Quran insya-Allah. Dan tentu mereka pasang hajat masing-masing, dan Allah makbulkan hajat-hajat kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة دائمة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وتستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang semuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, kita kuasa Masjid Nur Syahadah, Tuan Haji, kaum bapa sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan kita bersolawat, moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ruang dan peluang ditempatkan kita bersama dengan orang-orang yang mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkat solawat kita, banyakkan bersolawat. Paling tidak pun satu hari 10 kali, pagi 10 kali, malam ataupun petang. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua sihat? Pada hari ini insya-Allah kita lanjutkan lagi melihat ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, yang mana pada kali yang lepas kita telah lihat sehingga ayat yang ke-70. Masih lagi Bani Israel itu bertanya kepada Nabi mereka, kepada Nabi Musa alaihi salam, iaitulah setelah mana mereka bertanya tentang bagaimana keadaan lembu itu, tua ke muda ke, maka Allah Taala beritahu melalui lisan Nabi Musa alaihi salam, innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Sesungguhnya lembu itu tidaklah terlalu tua dan tidak terlalu muda, namun pertengahan antara keduanya, antara tua dan muda itu. Mereka tanya lagi, padahal Nabi mereka telah berkata faf'alu ma tu'marun, ayat ke-68 itu, buat saja. Dah tahu dah umur lembu tu macam mana, tak tua sangat, tak muda sangat, sembelih saja. Dapatkan sembelih. Tapi mereka tetap nak bertanya lagi. Mereka bertanya juga tentang warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nadhirin. Bahawasanya lembu betina itu warnanya kuning tua warnanya. Suka orang melihatnya. Kemudian mereka tanya lagi, tak cukupnya itu. Mereka tanya lagi, kami masih kesamaran lagi. Innal baqara tashabaha alaina, kami masih kesamaran tentang lembu itu. Wa inna insya'allahu lamuhtadun, sesungguhnya
kami jika Allah kehendaki nescaya kami jadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka Nabi Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tuthirul ard. Ayat yang insya-Allah kita akan lihat pada hari ini. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat semula kisah yang telah saya sebutkan pada kali yang lepas, yang mana seorang yang kaya yang warisnya hanya sepupunya yang miskin, maka lambat sangat nak meninggal dan nak mewarisi harta, maka si sepupu yang miskin tadi bunuh yang kaya tadi untuk dapatkan harta pusaka. Kemudian dia bawa mayat si kaya tadi ke kampung sebelah, kemudian dia menuduh pula orang kampung sebelah yang bunuh ramai. Maka Nabi Musa AS bagi menjawab permasalahan yang rumit ini, siapa yang bunuh sebenarnya, maka Nabi Musa dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyeru supaya mereka menyembelih seekor lembu. Itu kisah dia. Jadi kisah ini kisah yang pentinglah dalam surah Al-Baqarah, sehingga surah ini dinamakan Suratul Baqarah daripada kisah ini. Itu tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus lihat pada ayat yang ke-71. Dimulakan dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la baik, satu persatu. Qala, qaf pangkal lidah, man asli. Qala innahu, nun satu wajibun gunnah, mesti dengarkan satu harakat tutup, dua harakat panjang. Innahu maksudlah qasirah, dua harakat. Yaqulu innaha, qu pangkal lidah, man asli. Innaha satu wajibul gunnah lagi. Ha bal asli halqi paling bawah. Baqaratun la, baqaratun la, harfu qaf pangkal lidah, ra tafkhim pada atas kita baca dengan tebal. Tulla tanwin yang asalnya bunyi nun, pada tanwin disebabkan tanwinnya bentuk 99 ni hilang bunyi nunnya, jadi terus masuk pada lam. Dia betul bunyi nun, hilangkan je tu je termasuk lam. Tulla. Tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Masuk dalam lam idgham tapi tak dengung, tuan-tuan, tak boleh digunnahkan. Dengung. Apa tu? Dengungnya dihilangkan. Baqaratun la, balas saja. Mad asli. Dhanulun tuthirul ard. Hafuz dha. Hujung lidah serta hujung gigi atas. Lu man asli. Lu. Sama macam tadi tanwin bentuk 99 macam ni, menunjukkan tak boleh sebut dia punya nunnya. Bunyi nunnya hilang, lu saja, terus ikhfa'kan sebab depan dia huruf ikhfa' hakiki. Standby nak sebut tak. Satu harakat masuk, dua harakat panjang. Dhanulun tuthirul ard. Tuthir, sa hujung lidah sentuh hujung gigi atas man asli. Rul tafkhim tebal. Tuthirul, ru tafkhim, jangan baca sambil lewa begitu jadi nipis. Tekan sikit. Tuthirul, masuk lam, buka. Tadi huruf ra pada depan tebal, masuk dalam lam sana infitah. Jangan terlalu buncung. Tuthirul arda. Ada pada atas ra tafkhim tebal. Jangan or.
Jangan alif pada atas bunyi o lah. Yang o. Arda. Sambung kalau kita sambung arda wa la tasqil harsa musallamatun la syiyata fiha. Tasqil huruf tunggal lidah, huruf sin. Tas jangan dikolkolahkan. Jangan tasqil. Tasqil haw lam begitu juga jangan dikolkolahkan. Huruf ha pertengahan kurungkung, ra jangan dikolkolahkan juga. Ra tafkhim tebal. Haw sa haw sa jangan khor, jangan ha pada atasnya kho lah sebab ra tebal. Haw sa musallama. Sa hujung lidah satu hujung di atas tak ada mat. Haw sa musallamatun musan ursi nipis lam sabdu balas saja. Tulla idgham bila gunnah jumpa tadi sama macam baqaratul la tadi ya. Musallamatun la syiyata fiha. La man asli shi pertengahan lidah. Syiyata fiha. Fi man asliha. Man asli halqi paling bawah. Jim muqaf jaiz. Berhenti atau bersambung sama je, tidak ada mana yang lebih berhentilah, tapi rasa tak berhenti situ. Situ berhenti juga, sebelum tu pun tak sampai nampak, kita berhenti juga tengok mana-mana. Baik, saya baca tuan-tuan, anda perhatikan dan sama-sama baca insya-Allah. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard. Sila. Tanpa panjang. Qalul ana izhar qamari. Ana matshibhu bil badal. Ana dua harakat macam asli. Jita bil haqq. Jita hamzah. Jangan jita, jangan qalqalah. Jita bil haqq. Bil lam tanda sukun izhar qamari ruhat yang kurungkung qaf qalqalah bersabdu maka jadi qalqalah asyadu kubra bagi sebahagian ulama menyebutnya hukum tajwid, tapi sebagian besar mengatakan bahawa qalqalah kubra aja, tapi lambat sedikit sebab dia bersabdu. Baik, jadi haqqa qalqalah ni lambat sikit, sekira-kira kalau kita bariskan bawah begitulah dia punya jangka masa lambatnya tu. Bil haqqi. Kalau kita sabdu pun kalau sama bacaan bil haqqi fadhabahuha. Dia lambatnya begitu. Bil haqq. Jangan lambat sangat. Jangan lambat sangat pula. Tak boleh baca bil haqq. Kalau baca gitu tak ada sabdu.
Bila disabdu dia lambat sikit. Sekira-kira sabdukan dulu baru qalqalah. Sama macam sabdu dulu baru baris bawah. Dia punya panjang dia, lambat dia. Qalul ana ji'ta bil haqq. Sila. Qalul ana ji'ta bil haqq. Macam kita baca surah tu yang ada sabdu qalqalahnya dalam surah Al-Lahab. Surah yang biasa kita baca yang pendek, surah lazim. Qul apa tu? Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Lambat sikit qalqalah dia. Sebab dia sabdu ba tu. Tak sama dengan ayat yang seterusnya, ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu dia mati biasa je, tak ada sabdu. Jadi qalqalah kubra yang tidak ada sabdu. Yang lain-lain lah, ayat pertama ni ada sabdu juga. Jadi kena lambat sikit. Jadi beza tu. Surah Al-Lahab ayat pertama dan ayat yang lain qalqalahnya berbeza. Baik. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ فَذَبَحُوهَا فَذَا dengan faza. Kalau za atau zai ini wadhal. فَذَبَحُوهَا bahu ruhab dengan kerokom mal asli ha. Bedakan hu ha. Roha harga paling bawah. Wa ma kadu yaf'alun. Ma kadu tiga suku kata yang berturut-turut mal asli. Semua dua harakat. Yaf huruf fa elakkan dari qalqalah. Jangan yaf'al, jangan yang gitu. Yaf'alun. Mana disukun. Kita pilih 6 harakat dari 3 pilihan, 2, 4 ataupun 6 harakat. Fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Sila. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di sebalik kisah ini ada satu kisah. Ada satu kisah yang ada kesinambungannya dengan kisah ini. Tersebutlah seorang tua yang soleh dari kaum Bani Israel juga mempunyai seorang anak yang masih kecil dan seekor lembu betina. Sebelum ia mati, ia berdoa kepada Tuhan, apabila anaknya besar, dapatlah hendaknya mewarisi lembunya itu. Besarlah sudah anak itu dengan keadaan sangat taat dan berbakti kepada ibunya. Kehidupan sehari-hari dibahagi 3. Sepertiga untuk solat, untuk sembahyang, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga yang lain untuk berbakti kepada ibunya. Pekerjaannya pada waktu pagi mencari kayu ke dalam hutan, lalu dijualnya di pasar. Hasil penjualan kayunya itu dibahagi 3 pula. Sepertiga untuk didermakan, sepertiga untuk dimakan, dan sepertiga yang bakinya diberikan kepada ibunya. Begitulah taatnya budak ini. Pada satu hari ibunya berkata, "Wahai anakku, Allah yarham ayahmu telah memberi engkau warisan seekor lembu betina. Ada dipertaruhkan di sebuah belukar. Letak kat sana, ada orang jaga, ambillah di sana." Apabila telah diambil lembu itu, berkata pula ibunya, "Wahai anakku, aku lihat kehidupanmu amat susah. Hasilmu hanya dari penjualan kayu api. Siang engkau bekerja membanting tulang, malam berjaga mendirikan sembahyang. Juallah lembu ini supaya dapat menambah sara hidupmu. Berapa dinar harga lembu ini jika hendak saya jual, ibu?" Ia bertanya kepada ibunya. 3 dinar, jawab ibunya sambil berpesan. "Ingat, jangan kau jual sebelum dapat persetujuanku terlebih dahulu," kata dia. Kata ibunya.
Pergilah orang muda itu menjajakan lembunya ke bekam. Maka Allah utus seorang malaikat menjelma manusia untuk menguji kebaktian anak terhadap ibunya. Bertanya ia kepada orang muda tadi, berapa harga lembu ini? Dijawabnya 3 dinar, iaitu mengikut pesan ibuku. Kata malaikat yang berupa manusia tadi, bagaimana kalau aku beli dengan harga 6 dinar? Dengan tidak payah mengambil persetujuan dari ibumu. Jawabnya tidak. Ia enggan menjualkannya, lalu kembali mendapatkan ibunya dan menceritakan hal yang telah berlaku. Ibunya pun berkata, pergilah engkau jual lembu itu dengan harga 6 dinar. Jangan dijual dengan tidak seizin aku. Keesokan harinya, ia pergi lagi menjadikan lembunya dengan harga 6 dinar pula, dan bertemu lagi dengan malaikat itu yang akan membelinya pula dengan harga 12 dinar tanpa persetujuan ibu kalau dia setuju. Orang muda itu enggan menjualnya dan kembali lagi mendapatkan ibunya. Ibunya berkata, kalau datang lagi orang itu, tanyakan kepadanya, adakah baik lembu itu dijual atau tidak? Keesokan harinya, apabila bertemu lagi orang muda itu dengan malaikat dan menanyakan kepadanya mengikut pesan ibunya, maka malaikat itu pun berkata, katakanlah kepada ibumu, lembu ini tahan dahulu, jangan dijual, kerana Nabi Musa bin Imran alaihi salam kelak akan membelinya untuk mengetahui perkara pembunuhan, dan jangan dijual melainkan dengan harga emas seberat timbangan emas-emas yang diisikan ke dalam kulit lembu ini. Mendengar ini, maka pergilah muda itu mendapatkan ibunya dan menceritakan perkara itu kepadanya, sehingga sampailah masanya takdir Tuhan menjadikan lembunya harta yang berharga atau matlamat yang dicari-cari oleh kaum Bani Israel sebagai balasan bakti dan ketaatan seorang anak terhadap ibunya. Jadi tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala sama balik tadi kisah daripada ayat yang ke-71 perihal lembu tadi pula. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Maka Musa berkata, menjawab persoalan daripada kaumnya tadi, sesungguhnya Allah memberitahu bahawa lembu itu sebenarnya ialah lembu yang tidak pernah la zalulun, tidak pernah digunakan tusirul ard, untuk membajak sawah, membajak tanah, tak pernah bekerja. Wala tasqil hars, dan tidak pula digunakan untuk menyiram tanaman. Musallamatul la syiyata fiha, sihat dan tidak cacat. La syiyat, tidak ada belang warna lain selain kuning tua tadi. Fiha, pada lembu itu. Qalul ana ji'ta bil haqq. Mereka berkata, al-an, sekarang, ji'ta bil haqq. Barulah jelas, baru terang. Dah macam-macam tanya ni, baru terang sikit, nak cari dah senang macam tu. Padahal mula-mula tadi kalau dia tak tanya dah senang dah. Tapi dah macam-macam tanya dah makin rumit dah sebenarnya. Maka fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelih lembu itu. Lembu yang mana? Yang dibeli daripada pemuda tadi. Dengan harga apa? Harga emas penuh pada kulit lembu tu. Dia punya nilai lembu tadi. Itu kisah Israiliyat sebenarnya, tapi tidak apa bersalahan dengan akidah, maka boleh kita dengarlah. Boleh kita dengar, boleh kita terima. Sebab dia tidak ada kaitan dengan perkara yang menyalahi akidah dan sebagainya. Baik, selanjutnya dikisahkan apabila telah dapati lembu yang dicari-cari itu, maka mereka pun membeli dengan harga emas seberat lembu tadi, lalu disembelihnya. Dan dengan kurnia Allah, apabila si mati yang terbunuh dahulu disuruh orang memukulnya dengan sebahagian anggota lembu itu. Ini disebut pada kisah yang akan kita lihat pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-72. 5 minit lagi insya-Allah, satu ayat lagi. وَإِنْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا
Wa in harfudzal, jangan dikalkalahkan zal mati. Jangan idza, jangan. Wa in letak je hujung lidah pada hujung gigi atas, atrafus sanaya al-ulya wa yuqabilu atraful lisan, maka jadilah huruf zal. Jangan dikalkalahkan. Wa in qataltum, qataltum huruf qaf isti'la. Tal lam tanda sukun izhar, jangan dikalkalahkan. Tum mim ada tanda sukun juga diizharkan, izhar syafawi hukum dia. Qataltum nafsan, naf huruf fa, elakkan dari qalqalah huruf fa. Nafsan, tadi kita lihat tanwin dhammatain, maksudnya bagi dua di hadapan. Kalau bentuk 99 maksudnya tak boleh dijelaskan bunyi nun dia, kan? Di sini pula tanwin balik atas, sengit pula, maksudnya tak boleh dijelaskan bunyi nun yang ada pada tanwin tu. Sebab apa? Sebab depan dia bukan huruf al-halqu, hamzah, ha, ain, ha, ghin atau kha, tapi huruf fa, salah satu dari huruf ikhfa. Nafsan, standby nak semua fa. Satu harakat tutup, dua harakat panjang. Nafsan faddaratum, fad masuk dal sana, hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas. Fadda mal asli ra-tum, ra, matikan hamzah tu. Ra-tum fiha, tum mim tanda sukun izhar, izhar syafawi sebab depan dia bukan mim bukan ba, tapi huruf fa di sini. Fi mal asli ha, mal asli sad lam ya wa sad aula. Sambung lebih baik kalau nafas kita panjang. Berarti situ pun tidak menjejaskan maksud dia. Wa in qataltum nafsan faddaratum fiha. Sila. Wa in qataltum nafsan faddaratum fiha. Jangan wallah, jadi wa, wallahu mukhrijun, hu halqi paling bawah, huruf kha, jelaskan kha halqi paling atas. Rijun, ri terkik nipis. Tengok tanwin 99 tak boleh dijelaskan bunyi nun dia, jun tak boleh, termasuk mim. Jun satu kata tutup, rakaat panjang, idgham ma'al gunnah. Ma kuntum mukhrijum, ma kuntum taktumun. Ikhfa hakiki, ku dulu, kemudian dia punya ikhfa ni terbuka sebab depan dia huruf ta infitah. Ku gitu, tengok ku muncul terus. Itu maksudnya tak respect huruf ta kalau begitu dia punya ikhfa dia. Huruf ta infitah kena ikut sifat dia. Ma kuntum taktub, mim tanda sukun idhar syafawi, tak hamas tuan-tuan. Huruf kaf tu jangan taktumun, tak bunyi je. Kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Sila. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita jumpa pada masa akan datang. Panjang umur murah rezeki. Kita akan lihat lagi Nanti sari ayat yang ke-72 dan kisah selanjutnya, insya-Allah. Jadi minta maaf salah-salah saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita mengambil manfaatnya, insya-Allah.
untuk perelok bacaan kita sehari-hari. Jadi sama-sama tangguhkan dengan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi hidayati wat taufiq. Wassalamu